Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada sesi video ringkas, video pendek bersama saya Muhammad Wazir Syafiq bin Osman. So hari ini saya akan menceritakan berkaitan dengan rock cycle, masih lagi di bawah khusus geotechnics. Right? So, yang pertama saya akan ceritakan bagaimana secara ringkas rock cycle berdasarkan pada gambar rajah ini. So, kita lihat ada satu kitaran berkaitan dengan rock cycle. So, yang pertama kita akan bermula dengan igneous rock, iaitu salah satu jenis batuan utama di mana kita akan lihat pergerakan dia akan berlaku proses weathering, iaitu proses perubahan cuaca dan sebagainya apabila igneous rock ini berada di permukaan bumi. Dan kita lihat seterusnya akan berlaku kepada erosion. So batuan-batuan ini akan melalui proses erosion, kemudian akan dibawa transport oleh ejen-ejen yang terlibat seperti angin, air dan ais. Right. So seterusnya apabila ejen-ejen transport ini telah membawa sedimen-sedimen yang ada ini, dan akan berlakunya proses deposition, iaitu proses pemendapan dan berlakunya proses mampatan, compaction kepada sedimen-sedimen tersebut. Dan apabila berlakunya proses ini secara berterusan dari satu masa ke satu masa dan dalam jangka masa yang agak lama, akan terhasilnya satu batuan yang baru yang kita panggil dia adalah sedimentary rock. So sedimentary rock ini merupakan batuan kategori batuan utama yang terhasil daripada sedimen igneous rock. So untuk sedimen rock ini pun akan mengalami deformation dan metamorphism, dan akan terhasilnya metamorphic rock. So metamorphic rock ini merupakan batuan yang ketiga yang dikategorikan sebagai parent rock. So kita lihat kat sini ada tiga jenis parent rock, iaitu igneous rock, sedimentary rock dan metamorphic rock. Dan ketiga ni adalah hasil daripada proses yang berbeza dan merupakan daripada punca yang sama lah. Dan metamorphic rock ini akan berlakunya proses melting, pencairan akibat suhu yang tinggi, dan selepas melalui proses pencairan ini dia akan menghasilkan magma lah, yang kita lihat lava yang kita lihat ada berada sampai ke permukaan bumi. Dan bila cairan ini membeku, berlakunya proses crystallization, dan dia akan bentuk batuan igneous. So ini adalah cycle di dalam pembentukan batuan secara ringkasnya. Alright. So di sini saya tunjukkan jenis-jenis batuan sekali lagi, iaitu kita panggil dia as a parent rock. Yang pertama kita ada igneous rock, kita ada yang kedua sedimentary rock, dan yang terakhir, yang ketiga, iaitu kita ada batuan metamorphic rock. So saya akan terangkan secara ringkas berkenaan dengan igneous rock. So igneous rock ini kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu kita ada extrusive dan kita ada intrusive. So dua jenis batuan ni adalah tergolong dalam kategori igneous, cuma berbezanya bagi extrusive, batuan igneous ni adalah di mana berlakunya proses pembentukan ataupun crystallization berada di permukaan bumi. So cairan magma yang menyejuk dan menjadi batuan berada di permukaan bumi, kita panggil dia extrusive rock. Manakala intrusive adalah cairan magma ataupun lava
yang membeku uh, di dalam bumi tidak sempat untuk keluar. Ini kita panggil intrusive igneous rock. So ada dua jenis, iaitu dia dulunya adalah terhasil daripada solidification of molten magma lah. Proses pembekuan, bila suhu menurun akan berlakunya proses pembekuan daripada cair kepada pepecahan. Dan ini merupakan contoh jenis batuan daripada kategori igneous. Kita ada granite, basalt, gabbro. So saya akan tunjukkan gambar-gambar yang berdasarkan contoh yang ada. Kita ada gambar diorite, jenis batuan diorite, kita ada granite, kita ada basalt, kita ada obsidian. So daripada jenis batuan ini kita lihat batuan-batuan igneous ni adalah sangat kuat dan sinonim dengan batuan yang kita gunakan untuk kerja-kerja construction seperti gate dan sebagainya lah. Alright, so seterusnya kita lihat kepada batuan yang kedua, iaitu sedimentary rock. So sedimentary rock terhasil daripada deposit in layer through process of compacted and cemented. So seperti yang saya terangkan pada slide yang awal tadi, di mana batu igneous akan menghasilkan sedimen yang berlaku akibat daripada proses erosion dan dibawa oleh ejen di satu kawasan, kemudian akan berlakunya proses compacted dan cemented, dan akan dalam jangka masa yang tertentu yang agak lama, dan akan menghasilkan batuan yang barulah. Ini yang kita panggil sedimentary rock. So ejen ataupun transported yang membawa sedimen tersebut ialah biasanya kita ada tiga jenis, iaitu wind, water and ice. Dan contoh batuan yang termasuk dalam kategori sedimentary ialah shale, sandstone and chalk. So ini adalah gambar bagi batuan kategori sedimentary. Kita ada gambar shale, kita ada sandstone, kita ada limestone, kita ada flint. So ini contoh-contoh batuan sedimentary. Dan bagi kekuatan batuan sedimentary ini, dia lebih rendah kekuatannya compare dengan batuan igneous tadi. Alright, yang seterusnya adalah batuan metamorphic. So batuan metamorphic ni telah melalui proses high temperature and pressure, suhu dan tekanan yang tinggi, daripada batuan sedimentary ataupun igneous sendiri. So batuan metamorphic ni boleh terhasil daripada batuan igneous, boleh terhasil daripada batuan sedimentary, tapi dengan faktor pressure, tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi. So bila berlakunya tekanan dan suhu yang tinggi ni, dia akan mengubah apa? Dia akan mengubah chemical and physical punya batuan asal. Contohnya kalau batuan igneous mempunyai chemical yang sekian, dia akan berlakunya perubahan. Daripada segi fizikal akan berlakunya perubahan. Alright. So ini adalah contoh kategori batuan metamorphic. Kita ada slate, kita ada quartzite, kita ada marble. So ini adalah gambar berkaitan dengan batuan metamorphic. Kalau kita lihat daripada gambar ini, biasanya batuan metamorphic ini dia punya bentuk dia punya warna dia ada sangat berbeza dengan batuan asal lah. So kalau lihat bila ada berlakunya perubahan chemical and physical, so dia akan lebih cantik lah. So kalau kita lihat marble, biasanya marble kita gunakan as a finishing of a floor ataupun finishing kepada dinding dan sebagainya. Right? So ini adalah contoh batuan yang ada dalam kategori metamorphic. Kita ada marble, kita ada slate, kita ada genesis, kita ada quartzite. Okay. So ini adalah rock cycle secara ringkasnya. Kalau lihat daripada gambar ini, kita lihat kita ada batuan yang utama, kita ada igneous rock, kita ada sedimentary rock, kita ada metamorphic rock. So kita lihat apa kaitan-kaitan yang ada antara satu sama lain. So kalau kita lihat bermula daripada igneous rock, akan berlakunya proses melting, pencairan. Dan bila berlakunya pencairan oleh sebab suhu yang tinggi, dan bila berlakunya pembekuan, cooling, dia akan jadi igneous rock. Alright. Tapi sekiranya
batu igneous rock ni dikenakan heat and pressure yang tinggi, tekanan suhu dan tekanan yang tinggi, dia akan pergi menjadi bertukar kepada metamorphic rock. Dan sekiranya berlakunya proses weathering, perubahan cuaca dan sebagainya, dan erosion, dan akan menjadi sedimen, dan sedimen ini berkumpul dan berlakunya compacting and cementing, akan menjadi batuan sedimentary. Ini adalah rangkaian proses-proses dalam batuan, dan dia ada kaitan antara satu sama lain. So mudah-mudahan dengan video yang ringkas ini dapat membantu pemahaman kepada yang mendengar lah berkenaan dengan rock cycle. So itu sahaja sesi penerangan ringkas dalam video ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum.